السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا والمسلمين بما علمتنا وزدنا علوما نافعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. وبعد. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin dan seluruh jawatan kuasa tadbir Masjid Nurus Saadah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sekali lagi memilih kita untuk memulakan pagi yang berbahagia ini dengan solat subuh berjamaah dan seterusnya dengan niat i'tikaf. Kita duduk dalam majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah. Dan seperti biasa kita sambung perbincangan kitab yang penuh barakah, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya bagi Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Masih lagi membicarakan perihal sembahyang. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 117 di bawah tajuk Tumakninah di dalam sembahyang. Setelah kita pelajari sebelum ni, tuan-tuan, puan-puan, mengenai wajib khusyuk dan menghadirkan hati dalam sembahyang. Dengan maksud khusyuk dan hadir hati itu merupakan antara satu kewajipan dari sudut penghayatan solat itu. Bukanlah bermaksud khusyuk itu wajib dari sudut rukun solat. Adapun rukun solat yang zahir tidak disyaratkan untuk khusyuk. Tapi dari sudut adab secara batin, untuk diterima solat kita itu tak dapat tidak mesti dikhusyukkan dan dihadirkan hati dalam sembahyang. Lanjutan daripada tajuk yang kita bincangkan sebelum ini, hari ini akan kita sebutkan tentang tumakninah di dalam sembahyang. Tumakninah ni kalau bahasa mudahnya berhenti sebentar dengan qadar subhanallah paling kurang. Dan tumakninah ni dia merupakan satu rukun daripada rukun solat. Kalau kita lihat dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia ada khilaf di kalangan ulama pada menyebutkan rukun solat, bilangan rukun solat. Ada kitab yang menyebut rukun solat itu 13. Dan ada kitab yang menyebut rukun solat itu 17. 13, 17. Yang sebut 17 tu mereka asingkan tumakninah. Tumakninah sebab tumakninah ni ada 4 rukun yang memerlukan tumakninah. Rukuk, sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud. Manakala mereka yang mengatakan rukun solat 13, mereka tidak mengasingkan tumakninah, tetapi disebut tumakninah beserta dengan rukun itu. Rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah. Jadi di sisi mereka yang memilih rukun solat itu 13,
yang rukunnya ialah rukuk. Sebagai contoh, tumak ninah tu apa? Tumak ninah tu bukan rukun. Tumak ninah tu syarat bagi rukun tu. Kan? Yang bilang 17, rukuk satu rukun. Tumak ninah dalam rukuk satu rukun yang lain. Sebab tu tambah 4 jadi 17. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, 13 ataupun 17 sama saja sebenarnya. Khilaf tu dipanggil khilaf lafzi. Khilaf dari segi membilang sahaja. Ada yang kata tumak ninah tu rukun yang asing. Dan ada yang kata tumak ninah tu syarat dalam rukun tu. Gimari kena buat serupa tu. Betul tak tuan-tuan? Sama saja. Bilang 13 atau bilang 17 tetap kena ada tumak ninah. Khilaf seperti ini dia panggil khilaf lafzi. Dan bukan khilaf yang membawa perbezaan kepada hakikat pekerjaan tu. Dia hanya pada cara membilang. Bahkan yang lebih mengajaibkan tuan-tuan, kalau kita lihat Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni antara imam yang banyak mengarang kitab, terutama dalam fiqh Syafi'i. Imam Nawawi dalam sebahagian kitab beliau sebut 13. Dan dalam sebahagian kitab beliau yang lain, beliau sebut 17. Ulama yang sama tu. Dan ada disebut 13, ada disebut 17. Dan nak cerita apa tuan-tuan? Nak ceritanya bilangan itu. Kalau kata bilangan tu bukan datang dengan nas daripada syarak, maka bilangan tu dia bukan merupakan perkara yang penting sangat sebenarnya. Kalau bilangan tu memang Allah sebut begitu, contoh, ataupun dalam hadis, dalam nas sebut begitu. Nas pula nasnya qat'i. Contohnya macam bilangan bulan disebut 12 bulan. Itu memang tak boleh ubah dah. Ataupun bilangan ayat Al-Fatihah disebut dalam hadis sahih. Hiya sab'ul mathani. Dia, yakni Al-Fatihah itu 7 ayat yang berulang-ulang. Maka tidak boleh kita kira 8. Nak kira 6 pun tak boleh. Berkhilaf macam mana sekalipun, tetap dibilang 7. Mazhab yang bilang Bismillah sebahagian dari Al-Fatihah, tetap bilang 7. Seperti mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain yang bilang Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama Al-Fatihah. Mereka bilang Alhamdulillah tu start ayat pertama. Tetap bilang 7 juga. Sebab ayat yang di hujung tu mereka akan jadikan 2 ayat. Ihdinas siratal mustaqim. 1 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis 1 ayat. Mereka pecahkan 2. Pokoknya kalau kata datang dengan nas. Hiya sab'ul mathani sebagai contoh. Dia itu Al-Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang. Sab'u. Ketika tu nak berkhilaf macam mana pun dia tidak boleh keluar daripada 7 tu. Adapun rukun solat tak disebut pun. 13 ke, 17 ke? Itu baru mazhab kita. Belum mazhab-mazhab yang lain lagi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada lagi pendapat yang bilang selain 13 dan 17. Saya tak mau sebut di sini lah. Kan? Dengan memasukkan pendapat yang tidak kuat. Nak ceritanya yang penting dia punya isi tu macam mana. Dia punya isi tu. Pendapat yang paling masyhur 13 ataupun 17 dalam mazhab Syafi'i ini, tetap kalau kita perhatikan tuan-tuan, isinya sama saja. Dan tumak ninah tak dapat tidak memang kena buat. Baik. Cuba kita perhatikan apa yang disebut di sini. Jika anda rukuk dan sujud, jangan sekali-kali terlupa tumak ninah. Jangan jadikan sembahyang anda seperti ayam mematuk padi. Tuan-tuan tahu ayam patuk padi? Dia patuk. Dapat dia bangkit kan? Kalau kita rukuk macam tu, dia kena rukuk, kena berhenti sat. Tetap anggota, seluruh anggota daripada atas ke bawah. Paling kurang, ulama sebut qadar subhanallah, paling kurang. Kadar tasbih tu. Dan tetap anggota, seluruh anggota. Dari atas ke bawah. Sembahyang serupa itu, seperti ayam mematuk padi itu, tidak sah. Sebab apa? Kerana tidak ada tumak ninah. Tak sah. Seperti yang saya sebut tadi lah. Sama ada dibilang rukun atau dibilang syarat dalam rukun, tumak ninah tu tetap tak sah. Kalau tak ada tumak ninah.
sedang tumak ninah di dalam rukuk, i'tidal, dan di dalam kedua-dua sujud, dan di antara keduanya adalah wajib yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sembahyang. 4 tempat itu. Sama ada sembahyang fardu maupun sunat. Sembahyang sunat pun sama juga. Sembahyang tu sunat tuan-tuan. Tapi rukun-rukun yang perlu dikerjakan tu tetap kena buat juga. Sebab kalau kita tak buat, macam mana solat tu nak sah? Kalau kita buat solat sunat, kita kata ni solat sunat saja, kita tak sempurnakan rukunnya dan syarat-syaratnya, termasuklah tumak ninah. Dah tu apa yang kita buat? Kita bermain-main. Bermain-main dengan ibadat, haram hukumnya. Walaupun ibadat tu sunat. Ibadat sunat dengan maksud, kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau nak buat, kena buat betul-betul. Jangan kita faham, oh ini ibadat sunat je, buat lebih kurang dah lah, tak tumak ninah, tak boleh. Ibadat sunat tak wajib buat. Tapi kalau kita nak buat, kita kena buat dengan betul-betul. Kena sempurnakan rukun dan syaratnya. Adapun kalau kita bermain-main, at-tala'ubu bil ibadah, haram hukumnya. Bermain-main dengan ibadat, walaupun ibadat yang sunat, hukumnya haram. Baca Quran, saya saja nak baca, duduk. Hukumnya apa? Sunat ketika tu. Tapi kalau kita main-main, kita buat main-main baca, berdosa, haram. Kalau nak baca, baca betul-betul. Tak mau baca, tutup dulu. Pergi buat kerja lain dulu. Nampak tuan-tuan? Jadi kena faham tu. Ibadat walaupun sunat, tapi mesti disempurnakan. Kalau bermain-main dengan ibadat tu boleh membawa kepada dosa. Sembahyang tanpa tumak ninah adalah batal. Orang yang tiada menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk di dalam sembahyangnya ialah orang yang mencuri sembahyang. Rukuk tak ada tumak ninah, sujud tak ada tumak ninah. Kemudian khusyuk pun tak ada. Khusyuk yang kita bicarakan sebelum ni juga tiada. Umpama orang yang mencuri dalam sembahyang, sebagaimana tersebut dalam suatu riwayat. Dan pada riwayat yang lain pula tersebut, dalam sebuah riwayat hadis yang lain, anna man hafaza 'ala as-salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'a musfirah. Barang siapa yang menjaga sembahyang dia serta dia menyempurnakan solatnya itu, solat tadi akan terangkat, akan diangkat ke langit dalam keadaan bayda', putih, musfirah, dalam keadaan putih dan cemerlang, bergemerlapan cahayanya. Taqul, solat itu akan berkata, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah memelihara engkau seperti mana engkau memelihara aku. Nampak tuan-tuan? Kalau kita jaga solat kita, solat tu akan bercakap nanti. Dia bercakap macam mana? Wallahu alam. Hakikatnya serah pada Allah. Pokoknya dia terangkat dalam keadaan bercahaya, putih, bersih, dan dia akan cakap, dia akan berdoa. Mudah-mudahan Allah jaga engkau seperti mana engkau jaga aku. Tuan-tuan faham tak? Apa maksud daripada hadis ni? Menunjukkan kalau semakin kita jaga solat, semakin Allah akan jaga kita. Sebab semakin banyak solat kita, wajib memang kena buat dah. Yang sunat tu lagi, kita buat dengan sempurna, kita betul-betul jaga, solat itu lagi banyak mendoakan kita. Setiap kali terangkat, didoakan kita. Dia doa supaya Allah menjaga kita. Maknanya lagi kita jaga solat kita, lagi Allah akan jaga kita. Baik. Sebaliknya, wallazi la yutimmus solah, dan sesiapa yang tidak memelihara solatnya, dia tak sempurnakan solat dia. Dia buat lebih kurang ya. Sekadar melepas batuk di tangga. Takhruju salatuhu sauda'a muzlimah. Solat tadi akan keluar, akan diangkat dalam keadaan hitam legam. Mana kata tak ada bercahaya langsung. Hak tadi putih, bersih, bergemerlapan, nampak cahaya. Hak ni tak ada cahaya, hitam legam. Nampak kotor solatnya. Taqul, solat tadi berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau seperti mana engkau menyia-nyiakan aku. Nampak tuan-tuan? Maknanya orang yang solatnya begini, walaupun zahirnya nampak bersolat, tetapi sebenarnya solat itu mendoakan keburukan untuk dia.
dia tak sempurnakan solatnya, dia mensia-siakan, tak menunaikan hak solatnya, maka solat tu turut mendoakan perkara yang sama untuk dia. Ini yang solat, tuan-tuan. Kalau yang tak solat bagaimana? Kalau yang solat tak sempurna pun, solat itu mendoakan supaya dia itu disia-siakan. Sebab tu hidup tak ada berkat. Bayangkan tuan-tuan kalau orang yang tak solat langsung. Yang tak solat langsung lagi teruk. Lagi solat. Sebab tu keberkatan hidup kita ni, nak dapat pemeliharaan Allah, penjagaan daripada Allah, mesti dimulakan dengan solat. Setelah kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan akidah yang betul, ibadat yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan ialah solat. Makin kita jaga solat kita, makin Allah akan jaga kita. Makin Allah akan permudahkan urusan kita, berkati hidup kita. Tapi orang kalau tak jaga solat, hidupnya akan sia-sia. Walaupun mungkin dari sudut dunia nampak macam dia berjaya. Mungkin dia tu mengaji tinggi, mungkin dia tu pekerjaannya hebat. Tapi bila Allah sia-siakan hidupnya, tidak ada keberkatan, semua itu tidak akan membawa kepada kejayaan di akhirat kelak. Kalau dia berjaya pun setakat di dunia saja. Berjaya di dunia, mengumpul harta, pangkat yang tinggi dan sebagainya, tapi hidup ini tidak ada keberkatan, jiwa tidak tenteram, dan yang paling teruk tuan-tuan, ketika bertemu dengan Tuhan, dalam keadaan tidak mendapat keredaan Tuhan. Hidup sia-sia sebab mensia-siakan solat. Ini hadisnya. Itu orang yang solat dalam keadaan tak sempurnakan solat. Kalau yang tak solat langsung, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Tak solat langsung, betapa sia-sianya hidup orang yang tidak solat. Kemudian, thumma yulaffu kama yulaffu thawbul khaliq, fayudrabu biha wajhu. Kemudian setelah solat tadi mendoakan supaya orang tadi disia-siakan, lalu solat orang tadi dilipat-lipat, dibungkus seperti mana baju-baju yang koyak dibungkus. Baju-baju yang kita dah tak mau pakai, hak buruk tu. Kalau kata setakat baju lama, dia masih elok, boleh dibasuh lagi. Kan? Boleh dipakai lagi. Tapi baju yang dah koyak rabak, nak pakai, nak jahit pun tak boleh dah. Begitulah solat orang yang solat dalam keadaan main-main, sia-sia tadi. Dilipat-lipat seperti baju yang koyak, lalu dipukulkan, dicampak ke muka orang yang mengerjakannya. Makna apa tuan-tuan? Solatnya langsung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat tak dapat pahala, bahkan sebaliknya akan mengundang murka pula. Na'udzubillahi min zalik. Dalam sebuah hadis yang lain lagi disebut, innamas salatu tamaskunun wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Sesungguhnya sembahyang itu adalah tamaskun, ketenangan jiwa. Dia membawa kepada sakinah. Sebab tu solat pun mesti dengan tenang, tuan-tuan. Betul tak? Solat tu sendiri membawa kepada ketenangan. Kalau kita solat pun dalam keadaan kalut, tak tenang, macam mana solat tu nak membawa ketenangan pada jiwa kita? Ketenangan tu mesti dimulakan dengan perbuatan kita. Kita menghayati dengan tenang, barulah sesuai dengan makna solat tu sendiri membawa kepada ketenangan. Dan juga membawa kepada takhaddu'. Takhaddu' ni kerendahan diri. Maknanya makin banyak kita solat, makin kita rendah diri dengan Allah, membawa kepada akhlak yang baik. Orang yang solat ni tuan-tuan, bukan makin dia solat makin dia sombong. Makin dia solat makin dia besar diri. Hak tu bercanggah dengan makna solat tu sendiri. Makin dia solat, sepatutnya makin dia rendah diri. Makin dia berkasih sayang, makin dia jadi seorang yang elok akhlaknya. Dan solat tu juga wa takhasyu'un, dia akan bawa kepada khusyuk hati. Sebab solat tu satu permohonan jiwa yang hadir daripada hati yang khusyuk. Lama kelamaan bila diulang solat tu, dia akan melahirkan seorang yang rendah dirinya, seorang yang jiwanya tenang, seorang yang khusyuk. Yang mana khusyuk tadi akan melatih dia fokus, membawa kepada keluar sembahyang, menjadikan dia seorang yang fokus terhadap semua benda yang dia buat. Hidup kat dunia ni sebagai satu tempat persinggahan,
Fokus utama orang yang jaga solat ni tuan-tuan ialah untuk bahagia bukan setakat di dunia, dan yang lebih penting lagi, bahkan yang lebih penting lagi, dia nak bahagia tu kekal sampai ke akhirat kelak. Itu fokus utama orang mukmin yang jaga solat. Sekali peristiwa Rasulullah SAW telah melihat seorang yang sedang mementil-mentil janggutnya. Dia main-main dengan janggut dalam sembahyang. Ada juga passion ni. Macam-macam passion ada tuan-tuan. Kalau kita perhati orang solat ni, berbagai-bagai jenis orang solat lah. Tengah sembahyang main-main jari pun ada. Macam-macam. Tengah sembahyang main-main janggut. Pelik-pelik, macam-macam. Pernah berlaku. Zaman Nabi SAW ada seorang dia solat, dia main janggut dia. Maka ujar baginda, sabda baginda SAW, "Lau khashi'a qalbu hadha, la khashi'at jawarihu." Sekiranya hati orang ini khusyuk, kata Nabi, nescaya seluruh anggotanya akan turut khusyuk. Kita faham apa tuan-tuan? Menunjukkan Nabi nak bagi tahu, kalau kita lihat luarannya tak khusyuk, menunjukkan hatinya itu tak khusyuk. Sebab Nabi kata kalau hatinya khusyuk, dia pasti akan membawa kepada luarannya. Jadi tak bolehlah kita nak kata, oh saya ni nampak je kat luar macam ni, tapi dalam saya khusyuk. Tak. Nabi nafikan benda tu. Nabi kata kalau hati dia khusyuk, di luarnya pun pasti khusyuk. Kalau luar dia main jari, main apa semua, menunjukkan hati dia tu pun tak tenteram tu. Sedang tak menikmati solat. Seorang yang sedang menikmati solat, dia tak ada masa nak main-main benda yang lain. Apatah lagi nak main-main janggut dia. Dari hadis ini, dapat kita mengambil kesimpulan bahawa kekhusyukan anggota itu adalah lahir dari khusyuknya hati. Itu kesimpulannya. Makin khusyuk hati kita tuan-tuan, makin tetap dan khusyuk anggota kita. Dan bahawasanya sembahyang itu tidak akan sempurna tanpa khusyuk. Walaupun dari segi pekahnya, kalau pergerakan anggota yang kecil tak membatalkan solat. Contoh jari ni kan, kalau dia bergerak, dia anggota kecil. Kalau anggota yang besar, tangan sebagai contoh, bergerak 3 kali berturut-turut baru batal solat. Itu dari segi hukum pekahnya. Sebab hukum pekah ni dia meraihkan. Mungkin kadang-kadang ada orang memang dia terpaksa garu dan sebagainya. Itu isu lain. Tapi dari sudut khusyuknya, kalau kata perkara tu dibuat dengan kerap ataupun bukan dengan hajat yang mendesak, menunjukkan bahawa hati orang tadi tidak khusyuk. Asyik nak bergaru je, asyik nak main-main dalam solat. Menunjukkan dia tak fokus terhadap apa yang sedang dia buat itu. Berkata para salaf ridwanullahi alaihim, sesiapa yang boleh mengesan orang yang berada di sebelah kanan kirinya ketika dalam solat, orang itu tetap tidak khusyuk. Ini solat salafus soleh. Khusyuknya mereka tuan-tuan, sampai ketika mereka solat, mereka tak perasan belah kanan ni siapa, belah kiri siapa. Kalau kita boleh perasan sampai hujung tu, kira hebat. Bukan hebat macam mana? Mana kata kita ni terlampau fokus terhadap orang, sampai kita tak fokus terhadap Tuhan yang sepatutnya kita fokus dalam solat kita. Salafus soleh kalau solat sampai tak perasan belah kanan siapa, belah kiri siapa. Lepas solat tak apalah. Ataupun sebelum solat. Tengah solat tu tak perasan kanan siapa, kiri siapa. Atau apa betul? Seringkali khusyuk di dalam sembahyang itu menguasai setengah para salafus soleh ke peringkat yang menakjubkan. Kalau kita baca kisah mereka tuan, kita takjub, kita heran. Sebab benda tu sukar berlaku kepada kita. Sebab apa tuan? Sebab jiwa kita ni dipenuhi dengan keduniaan. Kita mungkin boleh lihat orang khusyuk buat benda lain. Kita boleh lihat seorang muda khusyuk main game sampai tak sedap. Mak dia panggil pun tak sedap, betul tak? Khusyuk macam tu tuan. Kalau orang dulu disebut makan terlampau sedap tu sampai tak perasan mak mentua lalu. Pak mentua lalu. Itu khusyuk lah tu. Kalau orang yang layan movie kan, seronok sangat tengok cerita 2 jam, tak perasan. Orang cakap dengan dia pun tak perasan siapa. Apa dia cakap apa tadi? Kan? Padahal orang tu bersembang dengan dia. Itu dia khusyuk tuan-tuan.
Begitulah salafus soleh. Mereka solat, mereka menikmati solat tu macam anak-anak muda kita hari ni menikmati game yang dia main tu. Sampai tak sedap ke dunia langsung. Kan? Betul tak? Begitulah umpamanya. Kan? Kalau kita boleh faham benda tu, oh, rupanya khusyuk mereka tu begitu. Kita tak boleh sebab apa? Sebab hati kita dipenuhi dengan keduniaan. Jadi kita khusyuk dengan benda dunia. Kita boleh khusyuk terhadap benda lain, tapi tak boleh khusyuk dengan solat. Maka perkara tu perlu kita ubah, tuan-tuan. Kita kena jadikan dunia ni kita buat sekadar-sekadar saja. Kan? Tapi benda akhirat, terutamanya solat ni, kita kena latih sampai tahap kita boleh khusyuk begitu. Kan? Tak sama macam mereka sekalipun. Memang tak boleh sama macam mereka. Kan? Sebab mereka ni generasi pilihan. Generasi emas. Sekurang-kurangnya adalah tempiah-tempiah tu. Adalah tempiah-tempiah tu. Kan? Cuba kita lihat kisah mereka. Menakjubkan. Ada kalanya apabila mereka berdiri sembahyang atau bersujud, burung datang bertenggek di atas mereka. Sebab apa? Sebab burung tu sangkakan mereka itu tembok atau pokok. Disebabkan mereka terlampau tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Sampai tahap begitu. Boleh tuan-tuan bayangkan. Burung kalau boleh bertenggek tu, burung tu ingat tembok. Dia ingat pokok. Sebab tak bergerak. Kalau kita burung tak damai, dia lari lah. Kan? Burung tak damai, dia lari. Yang ni burung tu siap boleh landing atas dia. Kan? Boleh parking dekat dia tu. Sebab burung tu ingat tembok, tak bergerak. Kan? Sampai tahap begitu sekali. Sekali peristiwa, pernah tiang masjid Jami' di Basrah runtuh. Basrah ni kita tahu, satu kota ilmu dulu. Kan? Basrah, Kufah, ini antara kota-kota yang terletak di Iraq, yang mana merupakan pusat ilmu satu ketika dulu. Dan tiang masjid Jami' di Basrah runtuh ketika itu. Menyebabkan orang-orang di sekitar masjid itu riuh rendah. Macam biasalah kan. Kalau sampai tiang runtuh ni, riuh rendah lah. Secara kebetulan pula, di dalam masjid ketika itu ada seorang dari para salaf sedang asyik bersembahyang. Ada seorang tengah sembahyang. Lantaran teramat fana di dalam sembahyangnya. Ni fana ni istilah yang kita faham. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, ada dipanggil fana, ada dipanggil baqa. Kalau bahasa mudah cara kita nak faham ni, fana ni orang tu terlampau asyik dengan benda yang dia buat sampai dia tak perasan apa yang di luar daripada apa yang dia solat. Dia baca Quran sampai fana, sampai dia tak perasan bunyi-bunyi yang lain. Dia solat, dia fana dalam solat sampai dia tak perasan apa yang berlaku di luar. Kalau susah nak faham, macam saya sebut tadi. Kalau hari ni payah nak jumpa orang fana dalam solat. Orang fana tengok movie ada. Kalau budak muda dia fana main game ada. Mak panggil tak sedap, tak rasa lapar, tak makan. Ada begitu kita jumpa. Kan? Cakap seorang-seorang. Kita ingat pasal apa cakap seorang. Rupanya main PUBG, dia berkata. Saya pun sebut, tak tahu menatang apa. Rupanya memang macam tu. Bila orang kata, mental ke apa cakap seorang? Memang budak lah ni macam tu, dia berkata. Rupanya memang macam tu. Dia cakap seorang-seorang tu. Rupanya dia main tu dengan kawan-kawan dia. Zaman-zaman saya dulu pun tak ada macam tu. Kalau zaman kita dulu, kalau main game pun kita je lah kan. Zaman ni, dia duduk seorang-seorang, dia bercakap tu. Kita dah ingat sakit mental. Lama sangat PKP. Rupa-rupanya memang macam tu. Macam tu. Tak rasa lapar dari pagi sampai ke petang. Dan apa nama tak perasan, mak dia panggil tak perasan, kerja semua tak buat. Itu fana main game. Cuba tuan-tuan bayangkan salafus soleh fana ketika baca Quran, fana ketika zikir, fana ketika solat. Tentu lebih hebat sebab ini berkaitan dengan urusan akhirat. Benda yang mengangkat jiwa mereka. Seorang tengah semayang ketika itu. Lantaran teramat fana dalam sembahyangnya, ia tidak merasakan apa-apa pun. Seperti mana yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar tadi. Sampai tiang tu runtuh, dia tak perasan. Dia tak perasan. Terlampau asyik dengan solat dia tu. Betapa lazatnya dia solat tu, sampai tak perasan apa yang berlaku. Kemudian, ada di antara para salaf itu yang berkata kepada anak isterinya. Ada juga yang begini. Seandainya aku masuk bersembahyang,
ketika itu lakukanlah apa yang kamu suka. Yakni kalau mahu mengangkat suara kah, mahu bergurau senda kah, sebab ketika itu aku tidak akan mendengar apa-apa lagi. Maknanya dia tahu kalau dia masuk dalam solat, dia tenggelam, hampa sembang apa, aku tak dengar. Dan aku tak rasa apa dah. Mungkin kiranya, ni Imam Ahmad kata, mereka memukul kompang atau bergendang sekalipun, nescaya ia tidak akan mendengarnya. Dia tak terganggu sedikit pun. Sebab dia fokus. Dia fokus terhadap apa yang dia buat tu. Kerana terlalu khusyuk dalam sembahyang. Ini semua perkara-perkara yang ajaib, yang kadang-kadang orang di akhir zaman ni tak faham. Banyak peristiwa begini kalau kita baca, mungkin ada di kalangan manusia di akhir zaman ni, orang Islam sendiri, dia akan engkar benda ni. Betul tak? Ya ke dia kata, betul ke? Sebab apa? Puncanya, seperti yang Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, guru saya sebut dulu. Pasal apa banyak kisah-kisah begini, kisah para solihin, para awliya ni, ramai orang di akhir zaman engkar. Jawapannya kerana jiwa mereka dipenuhi dengan dunia. Jiwa kita penuh dengan dunia. Tiba-tiba nak faham orang yang jiwa penuh dengan akhirat. Takkan fahamnya. Macam kita. Jiwa kita tak ada rasa seronok main game. Kita nak faham budak yang panak main game. Takkan fahamnya. Betul tak? Tapi kalau kita jiwa macam mereka, betul ya? Tak makan pun tak apa. Ada yang sanggup tak makan dari pagi sampai petang. Kan? Ada yang sanggup tak mandi, tak buat kerja apa semua. Sebab dia panak dengan game tu. Ada yang sanggup berjaga malam, tak tidur langsung. Sebab apa kita tak faham? Sebab jiwa kita tak sama dengan jiwa dia. Begitulah umpamanya. Kita baca kisah salafus soleh, berjaga malam dengan ibadatnya. Ketika solat sampai tak perasan orang bercakap. Kita engkar. Sebab jiwa kita tak macam jiwa mereka. Jadi punca keengkaran tu bukan sebab masalah cerita tu betul ke tak betul. Masalahnya jiwa kita yang tak betul. Nampak tuan-tuan? Kita betulkan kembali jiwa kita. Sama macam jiwa mereka, kita akan faham. Oh, tak ada apa yang pelik pun, biasa saja. Sama macam contoh yang saya buat tadi. Kalau kita masuk jiwa kita menyelami jiwa orang yang gila main game tu, kita akan faham dia tu. Betul tu. Main game boleh kenyang, tak makan tak apa. Kita faham, betul tu. Rupanya betul. Jiwa kita ni kita samakan dengan salafus soleh, baru kita faham. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Satu peristiwa lagi, apabila rumah Sayyidina Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma terbakar. Husain ni cucu Nabi SAW. Jadi Ali bin Husain ni cicit lah. Cicit Nabi SAW. Terbakar. Padahal beliau sedang fana dalam sujudnya. Tengah sujud, fana. Tak sedap apa. Orang ramai menjerit, memanggilnya, wahai cucu Rasulullah. Kan cucu dipanggil semua lah. Walaupun ini cicit sebenarnya. Tapi dipanggil cucu. Api. Sayyidina Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma masih terus bersujud juga. Tidak mengangkat kepalanya. Setelah selesai sembahyang, beliau diberitahu tentang peristiwa yang berlaku, maka jawabnya, saya sedang dimasyghulkan oleh api hari akhirat ketika itu. Maknanya apa tuan-tuan? Hampa duk cerita api dunia. Aku tak perasan sebab aku sedang masyghul, sedang sibuk dengan api akhirat. Maknanya ketika sujud tu, dia sedang memohon kepada Allah untuk dipelihara daripada api akhirat. Fana dia tu sampai tak sedar api di luar. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Setengah mereka pernah dikemukakan pertanyaan. Ini panjang ni, kita baca Manhadan sikit lagi. Apakah anda pernah diburu oleh was-was kehidupan dunia ketika dalam sembahyang sebagaimana kami juga? Ditanya seorang yang soleh. Ketika tuan solat, ada tak rasa was-was dengan dunia ni? Macam kami. Macam kami solat, makin ingat dunia. Sampai benda dunia hilang, kami solat, kami ingat dunia. Barang hilang. Lepas tu bila solat, ingat barang tu dalam solat. Nampak sangat solat tak khusyuk. Ada rasa macam tu tak? Lalu dijawab oleh orang soleh ini, kiranya tubuhku ditusuk-tusuk oleh tombak. Lebih aku sukai dari yang demikian. Maksudnya apa tuan-tuan? Aku lebih rela tubuh aku ni ditikam-tikam dengan tombak daripada aku solat. Duk ingat was-was dengan benda dunia begitu. Menunjukkan bila mereka solat, memang mereka jaga hati mereka
Tak masuk langsung urusan dunia di dalam hati mereka. Yang lain pula disoal, pernahkah engkau berkata-kata dengan dirimu dalam sembahyang? Macam kita lintasan hati dalam sembahyang, kan? Dia ingat tu, dia ingat ni, satgi nak pi ni, petang ni nak pi ni pula, esok ada kenduri ni, macam-macam kan? Petang ni ada bahasa malam, macam-macam segala benda. Kan? Esok lusa apa pula ni, PM nak umum apa pula ni, kan? Macam-macam kan? Hati kita makin solat, makin kita berkata-kata. Ditanya seorang soleh ni, pernah tak berkata-kata dengan dirimu dalam sembahyang? Jawabnya, tengok jawapan mereka. Adakah sesuatu yang lain lebih utama kepadaku dari sembahyang, sehingga aku boleh berkata-kata dengan diriku ketika mengerjakannya? Maksudnya apa tuan-tuan? Solat tu, kita ni umpama kita berkata-kata dengan Allah. Takkan tiba-tiba berkata-kata dengan Allah, aku nak berkata dengan diri aku. Tak kena tu. Macam orang masuk istana, menghadap raja, kan? Dia sedang berhadapan dengan sultan. Dia berdua saja dengan sultan, contoh. Agak-agak tuan-tuan, masa tu ada kita nak ni. Kita nak pergi angkat handphone, kita nak main handset kita, nak balas mesej dan sebagainya. Tak kena tu. Kan? Kalau orang dah berhadapan dengan sultan, dia buanglah semua. Dia akan dengar sultan nak cakap apa. Dan dia pun akan tumpukan perhatian terhadap sultan. Dia akan lupa segala benda yang lain. Bini hang ke siapa kata pun, dia takkan angkat ketika tu. Begitulah umpamanya. Aku solat, dia sedang menghadap Tuhan Rabbul Alamin. Ada masa ke nak bercakap dengan diri sendiri? Tak ada masa tuan-tuan. Kita boleh bercakap dengan diri sendiri sebab kita tak rasa lagi seperti mana orang yang sedang berada di hadapan sultan, berdua dengan sultan. Begitulah umpamanya. Nak bagi faham mudah. Sebab kita masih main-main kat luar istana lagi. Begitulah. Masuk istana pun tak lagi. Jadi kita masih boleh main benda lain lagi. Tapi mereka yang dah berada dalam istana, bahkan dah berhadapan dengan sultan. Contoh nak bagi mudah faham. Tak ada masalah. Handphone dia pun semua dia buang. Kan? Sagi keluar baru dia cerita lain. Kan? Ada benda apa masuk pun dia takkan baca dah. Sebab ketika tu dia sedang fokus dengan perkara yang penting ataupun dengan perbualannya dengan sultan yang sedang dihadapi itu. Apatah lagi tuan-tuan, orang yang sedang menghadap Allah, Tuhan sekalian alam. Sepatutnya lebih lagi lah. Baik. Sikit lagi. Ketika Ar-Rabi' ibn Khaisam di tengah-tengah sembahyangnya, tiba-tiba datang seorang pencuri lalu mencuri kudanya. Tengah sembahyang mencuri kuda. Dan kalau kuda hari ni kenderaan kita lah, kereta motor kita. Bukan selipar ni kan. Kalau selipar tu kira kecil sangat. Kalau setakat hilang selipar pun kita susah hati, hak tu kecil sangat kan. Yang ni tengah sembahyang orang curi kuda dah. Orang ramai menyumpah-nyumpah terhadap pencuri tadi. Hak pergi maki pencuri tadi orang ramai. Hak tuan ni relax. Nampak. Tetapi berkata Ar-Rabi', saya nampak dia bila dia membuka tali ikatan kuda tu. Kan? Dia kata dia nampak. Masa mula tu dia nampak. Kan? Permulaan tu. Orang ramai bertanya, mengapa engkau tidak mengejar dia dan merampas kuda itu semula? Jawab Ar-Rabi', sembahyangku lebih aku utamakan dari seekor kuda. Padahal jika dia mau, dia boleh batalkan sembahyangnya dan mengejar pencuri ni. Hak ni cerita situasi yang kedua. Situasi yang sebelum ni, orang hak sembahyang dia fana, tak sedar apa langsung. Yang ni situasi begini pula. Kalau dalam istilah tasawuf, dipanggil hak pertama tadi fana. Kalau yang kedua ni, dipanggil istilah dia baqa. Dia solat. Dia buat benda tu. Tapi dia sedar. Kesedaran terhadap solat tu tak mengganggu kesedaran di luar. Dia ada beza tu. Dan kedua-dua perkara tu pasti akan dilalui oleh mereka yang melalui jalan ahli tasawuf ni. Cuma kalau kata yang lebih sempurna, dia akan sampai ke maqam baqa ini. Kalau orang fana ni, dia tenggelam dalam akhirat, dalam zikir dia, tak sedar dunia. Tapi orang yang baqa dia lebih sempurna. Dia sedar dua-dua. Jiwanya sentiasa berhubung dengan akhirat, tapi zahirnya sentiasa berhubung dengan dunia. Dalam keadaan dunia tak boleh mengganggu langsung jiwa dia. Dan inilah maqam para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Lebih sempurna lagi. Baik. Ini contoh situasi Ar-Rabi'. Dia solat tapi dia perasan. Dia perasan. Dia kata dia nampak kuda dia orang buka tali kuda. Tapi nak cerita benda tak mengganggu sikit pun jiwa dia. Dia kata aku
tak batalkan solat aku sebab solat tu jauh lebih utama daripada kuda. Sedangkan kata Imam Al-Haddad, kalau dari segi hukum fiqh tuan-tuan, ketika tu boleh tak boleh kita batalkan solat? Jawapannya boleh. Dari segi hukum fiqh, macam kita solat, tapi ni ada apa? Kita bawa dompet kita ke, beg kita ke, di tempat-tempat, apa nama, ikutlah RR ke dan sebagainya, tempat-tempat orang ramai. Tiba-tiba kita nampak orang nak ambil beg kita, ataupun nak ambil dompet kita, handphone kita yang ada benda-benda penting tu. Dari segi hukum fiqh, boleh kita batalkan solat kita. Tak salah. Kan? Tapi dia tak mau ambil rukhsah tu, dia tak mau ambil kelonggaran tu. Sebab apa? Sebab nisbah dia tu, takkan hanya kerana seekor kuda, aku nak batalkan solat aku. Kuda tu, motor atau kereta. Mana kata dia utamakan solat lebih lagi daripada kenderaan dia. Nak cerita hebatnya Rabi' ibn Haitham ini, tuan-tuan. Baik. Jadi kita berhenti setakat dulu, tuan-tuan. Panjang lagi tu. InsyaAllah kita akan sambung kisah kita ini. Kisah salafus soleh dalam solat. Menunjukkan kekhusyukan mereka dalam solat. Dan mudah-mudahan berkat kita baca kisah-kisah mereka ini, Allah kurniakan kepada kita khusyuk, tuan-tuan. Allah perbaiki khusyuk solat kita. Walaupun tak boleh sampai tahap mereka tu, tuan-tuan. Seperti saya sebut tadi, paling kurang tempiah-tempiah tu ada lah. Jangan sampai solat langsung tak ingat langsung dalam solat. Kan? Berdiri solat tapi hati memang diri solat. Hati di tempat kerja, hati di rumah, hati di pasar malam dan sebagainya. Hak tu jauh sangat, tuan-tuan. Kalau tak boleh sampai tahap solat sampai tak sedar apa yang berlaku tu pun, paling kurang tempiah-tempiah tu ada jugalah. Kita boleh khusyuk, kita boleh tumpu fokus dari awal sampai akhir. Sebab makin khusyuk solat kita, tuan-tuan, makin kehidupan kita ni akan diberkati. Seperti yang kita baca di hadis ni. Solat kita makin kita sempurnakan, makin didoakan kita. Makin didoakan, Allah jaga kita. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga solat kita, Allah akan jaga kita. Dunia akhirat ni milik Allah. Jadi apa benda musibah, apa benda ujian yang Allah takdirkan yang berlaku, bila kita jaga Allah, insya-Allah Allah pun turut akan jaga kita. Dan antara cara kita menjaga agama Allah ialah dengan kita menjaga hubungan kita dengan Allah melalui solat kita. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah rezekikan kita khusyuk dalam solat, dan Allah perbaiki segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, tuan-tuan, menghapuskan wabak yang menimpa kita ini. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi